Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Flipping Little Minds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua yang ada malam ni untuk live FB Live Sembang Santai dengan tajuknya COVID-19 hikmah, cabaran dan hikmah sudut pandang ibu bapa. Pertama sekali terima kasih kepada yang kalau ada pada malam ini yang bersama dengan saya Azrul Hisham Noside, guru di SK Bandar Anggerik, Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik SKK. Dan pada malam ini kita akan bersembang santai bersama seorang ahli panel yang telah saya bawakan secara khas untuk siri yang pertama ini. Saya rahsiakan dulu siapa orangnya, nanti saya akan bawa masuk. Okey. Jadi kita tunggu dulu dalam seminit dua kalau ada yang baru sahaja join pada malam ini. Jadi pada malam ni kita khas untuk bersembang santai sahaja, berdiskusi untuk mengetahui rasa bagaimana ibu bapa, terutamanya khasnya yang mempunyai anak di SK Bandar Anggerik SKK menghadapi PKP ataupun MCO yang kita hadapi sekarang ini, yang telah bermulanya PKP pada 18 Mac yang lalu, lebih kurang 2 bulan yang lalu. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya bawa tuan-tuan dan perempuan semua panel kita pada hari ini. Sekejap ya. Okey, itu dia kacak orangnya. Assalamualaikum Teacher Azrul. Waalaikumsalam. Macam mana YDP? Okey, sihat? Okey, ya? Alhamdulillah. Letih-letih puasa macam tu lah. Yalah, betul lah, kita pun dah ke hujung 10 malam yang terakhir ni. Jadi kita harap kita dapat mencari keredaan pada bulan Ramadan ni. Baiklah, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya pada malam ni dalam Sembang Santai. Tajuk yang kita akan bincangkan hari ni ialah pada malam ni ialah COVID-19, cabaran dan hikmah sudut pandang ibu bapa. Jadi seperti yang saya sedia maklum sendiri, YDP mempunyai seorang anak yang masih bersekolah di SK Bandar Anggerik. Betul Betul-betul. Ya, dan saya rasa pemilihan YDP Azrin sebagai panel kita pada malam ni adalah tepatlah untuk mewakili hati dan rasa ibu bapa Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik SKK dan juga mungkin secara amnya keseluruhan di Malaysia ataupun di Selangor. Baiklah, tanpa membuang masa, saya rasa mungkin ada penonton kita yang tak berapa kenal dengan Cik Azrin. Jadi kalau boleh kita mulakan dulu dengan minta Cik Azrin untuk mengenalkan diri kepada audiens kita yang ada pada malam ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Teacher Azrul. Okey, nama saya Azrin bin Ahmad Zadi. Okey, saya anak bersekolah di SKBA sebenarnya dah lama dah. Sejak anak saya sekarang dah form 2, so sejak berapa tahun dah tu? 7 tahun? 8 tahun? 8 tahun lepas. So anak yang pertama di sekolah tu, sekolah SKBA, sekarang ni dah tingkatan 2, dan seorang lagi anak tahun 4 tahun ni. Saya bekerja sebagai Management and Strategy Consultant. Berkecimpung dalam PIBG ni agak baru, baru 3 tahun. Tahun pertama tu saya sebagai pengerusi tahun 6. Itu pengalaman pertama saya. Kemudian dilantik sebagai YDP PIBG pada tahun 2019-2020. Background education, saya pelik, walaupun saya kerja Management and Strategy Consulting, saya punya background adalah Mechanical Engineer. So saya berlari arah sikit. Itulah intro ringkas mengenai diri saya lah. Ya, okey. Terima kasih
Cik Azrin YDP SK Bandar Anggerek SKK atas kesudian memperkenalkan diri kepada audiens kita pada malam ini. Saya sendiri secara peribadi mengenali Cik Azrin secara rasminya semenjak beliau menjawat jawatan yang dipertua PIBG SK Bandar Anggerek SKK. Tapi sebenarnya Cik Azrin ni adalah super senior saya di sekolah rendah Seksyen 6 Shah Alam. Jadi dulu SRK Seksyen 6 Shah Alam. Jadi kebetulan kita berjumpa pula di SK Bandar Anggerek tapi dalam situasi yang berbeza. Okeylah. Ya betul. Masa tu belum SKBM baru ditubuhkan lagi masa tu tahun lebih kurang 97 lebih kurang macam tu. Baiklah, kita teruskan dengan perbincangan kita pada malam ini, iaitu tajuknya adalah COVID-19, cabaran dan hikmah sudut pandang ibu bapa. Seperti yang kita tahu pada 18 Mac 2020 kerajaan telah impose PKP iaitu di mana kebanyakan sekolah di Malaysia, bukanlah semua sekolah di Malaysia sebenarnya, ditutup disebabkan penularan wabak COVID-19, coronavirus COVID-19. Jadi kalau dulu kita selalu bercakap tentang work from home, satu perkara yang convenient, orang yang bekerja sendiri, sebab work from home ni kita boleh bekerja dalam pace yang sendiri, masa sendiri, ikut kesesuaian masa, boleh tengok family di rumah. Tapi bermulanya PKP pada 18 Mac 2020 itu bukan sahaja setakat ibu bapa yang work from home, anak-anak juga terlibat sama, school from home ataupun homeschooling. Jadi boleh tak YDP kongsikan sedikit pengalaman dan juga rutin baru sepanjang PKP yang telah berjalan sehingga dah memasuki 2 bulan lebih sekarang ini, mungkin dari segi pengurusan kerja dan juga persekolahan anak. Mungkin kita boleh kongsikan secara umum terlebih dahulu. Silakan. Okay, work from home, school from home, COVID-19. Sinonim, 3 tu sinonim sekarang ni. Work from home, school from home, COVID-19. Okay, terus terang dengan Teacher Azrul lah. Saya terus terang, saya sebenarnya banyak juga work from home sebelum ni. Sebab daripada segi konsultan, selain saya travel, saya hanya pergi ke pejabat untuk memesyuarat saja. Dan lain semua saya banyak work from home. Apa bezanya work from home semasa normal dan semasa COVID-19 ni? Bila kita work from home masa normal tu sunyi. Tapi bila COVID-19 ni semua berada di rumah. Walaupun rumah saya 4 orang, tapi rasanya macam tak terkawal keadaannya, dengan anak bertanya, dengan isteri nak pakai komputer semua. Kita satu fenomena baru lah, nak penyesuaian. The first 2 weeks tu memang very tough. Very tough. So bagi saya, jadi pada awal PKP tu mungkin agak sedikit kelam kabut, betul pengurusan kerja dan juga pengurusan persekolahan anak Betul. Sebab pada awal PKP itu ianya jatuh pada cuti persekolahan seminggu. Dan saya masih ingat lagi waktu itu saya juga sebenarnya berada di Kuantan bercuti. Saya balik semula ke Shah Alam sehari sebelum PKP. Jadi memang kebetulan. Betul, memang kebetulan masa tu. Jadi memang kita memahami sebenarnya sebabkan PKP ni banyak ibu bapa yang agak kelam kabut, agak panik mungkin disebabkan penutupan sekolah. Tapi pada awalnya mungkin kurang sedikit masalah sebab sekolah dan tempat kerja masih lagi ditutup. Mungkin segelintir saja yang bekerja sebagai frontliner masih lagi bekerja ketika itu. Jadi semasa awal-awal PKP itu sebenarnya waktu cuti kita masih lagi belum mula persekolahan seperti biasa. Jadi bila minggu seterusnya itu persekolahan bermula, sepatutnya persekolahan bermula,
Jadi keadaan itu dah berubah sikit sebab guru-guru di sekolah sudah mula memberikan materials homework untuk pelajar-pelajar di rumah sebagai satu yang kita panggil home based learning ataupun kadang-kadang kita panggil online class pun ada, tapi saya lebih suka gunakan terma home based learning lah. Jadi untuk home based learning yang awal-awal tu, masa awal-awal home based learning tu, masa guru-guru berkongsi material bahan dengan anak murid di rumah, jadi boleh tak Cik Azrin kongsikan sedikit pendapat ataupun pandangan tentang home based learning yang digunakan oleh guru-guru sewaktu PKP ni berlangsung. Okey. Pada mulanya okeylah. Saya terus terang lah. Tiada dalam apa-apa buku atau fikiran cerdik pandai yang expect benda ni berlaku sekarang. It's like a black swan. I call it, it's like a black swan lah. They wipe out semua the system. COVID-19 wipe out the system dan kita tak ready. Dan kita tak tahu nak rujuk mana. Terus terang saya cakap kan. So the first thing I expect cikgu menggunakan WhatsApp sepenuhnya untuk memberikan homework, dan memang ada homework diberikan oleh guru-guru melalui WhatsApp. So kita menerima seadanya pada mulanya tu. Lama kelamaan progresnya, nampaklah progresnya, walaupun mula-mula WhatsApp, lepas tu dengan kelam kabutnya parents nak menyesuaikan diri, dan lepas tu tiba-tiba dengan fenomena Facebook atau Onion Army di Malaysia ni, di mana yang mengatakan ada yang mengatakan, wah, sekarang parents baru tahu macam mana cikgu handle anak mereka, dan juga selepas itu dibalas pula oleh, patutnya cikgu dah melepaskan bekerja kepada ibu bapa. So itu perkara biasa, bagi saya perkara biasa, kerana dua pihak ni masing-masing cuba menyesuaikan diri ketika itu. So pada penggunaannya saya rasa nak kata that bad, it's not that bad, but we can accept it lah. Kita boleh terima dia kan, dengan pemberian material melalui WhatsApp. Itu pada permulaannya lah. Kalau kita tengok pada pertengahan, makin improve. Kita mula nampak Google Classroom digunakan. Google Classroom yang selalu diberikan quizzes, dan macam-macam interaktif lagi. Tahap ketiga ni apabila PKPB berlaku, kita nampak satu lagi fenomena di mana cikgu-cikgu telah bersiap sedia. Beberapa cikgu telah bersiap sedia dengan video masing-masing dan di-share oleh cikgu-cikgu lain. Itu kita nampak tiga step yang berbeza lah. So that's improvement lah. Terus terang saya katakan, saya dah banyak ada 2-3 forum begini. Ramai yang mengatakan plan strategi yang menggunakan Google Classroom ni adalah antara yang terbaik. Dan mungkin tak tahulah sama ada terbaik di Asia Tenggara atau Asia atau dunia, saya tak berapa pasti, tapi terbaik. Tapi kita tidak menyediakan Google Classroom ni untuk full time home based learning. It's just for part time. So the improvement adalah nampak. At least kita dah bersiap sedia sedikit. Itu pendapat saya bertiga fasa tu. Jadi bagaimana pula dengan dari segi, kalau dalam family YDP sendiri, ada tak kekangan dari segi penggunaan device ataupun network internet di kalangan anak-anak kan, berebut-rebut laptop ke, nak guna handphone ke untuk kelas, ada tak untuk hal-hal yang sedemikian? Ada. Malahan saya terpaksa membetulkan handphone lama untuk diberikan kepada anak saya. Sampai betulkan handphone lama. Betul. Masa tu kedai tak buka, terpaksa mencari orang yang boleh membaiki. Masa tu terpaksa menggunakan Lala Move semua, terpaksa. Okey, berdasarkan kalau Teacher Azrul ingat, PIBG ada melakukan satu survey
Satu survey, saya tak ingat pada awal PKP tu, satu survey ni telah dilakukan dicipta dan oleh mantan YDP kita, Encik Izani. Dan kajian secara am telah dilakukan. Okey, kalau kita melalui survey tu, apa yang saya nampak, 92%, kita ada 480 orang yang respon pada survey tu. 90% mengatakan bahawa internet yang mereka yang connection internet mereka adalah baik. Mereka mempunyai connection 92%, maaf, 92%. Dan akan tetapi kebanyakannya, sebanyak lebih kurang 70% mengatakan mereka menggunakan gadget ibu bapa. Itu yang menyebabkan ramai problem. Sebab ibu bapa terpaksa bekerja dan anak-anak terpaksa berkongsi. Kalau seorang, dua orang anak tak apa. Ada yang 4-5 orang anak. So that's the issue yang timbul. Dan lagi satu kerana penggunaan handphone ni kecil kan, bila kita tengok video tu anak-anak rasa cepat letih, screen slow. So advantage ada kepada parents yang ada laptop ataupun yang boleh connect ke TV. Itu advantage. So kekangan gadget ni memang betul-betul merisaukan lah. Even kita punya Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan 2 hari lepas ada mengatakan dia pun concern about the hardware. Dalam one of the press statement dia kata dia concern about the hardware because kanak ni nanti kalau lama dia tengok yang kecil ni akan menyebabkan efek yang lain pada mata mereka dan fizikal mereka. Saya setuju sebenarnya dengan apa yang YDP utarakan tu. Sebenarnya memang dari segi kekangan device tu kita boleh nampak. Saya sendiri mempunyai 2 orang anak dekat rumah dan memang bergila-gila lah menggunakan device ni sebab saya sendiri terpaksa buat materials untuk student saya dan anak-anak pun nak guna juga device untuk pembelajaran mereka. Jadi memang ada benarnya lah apa yang YDP utarakan tadi. Baiklah, untuk yang seterusnya, bila kita nak pergi kepada anak-anak sikit, kita nak kecilkan skop kepada anak-anak. Kita sekarang ni PKP kita ni dah masuk 2 bulan dah 2 bulan. Mereka ni terutamanya yang tahun 1 ni, yang tahap 1 ni, mereka ni baru 2 bulan setengah sekolah, tiba-tiba PKP 18 Mac 2 bulan dah cuti. Baru semangat tu nak sampai. Ada pelajar yang mungkin dia punya nak settle down di sekolah tu agak lambat, mungkin dalam bulan 2, akhir bulan 2 dia baru sahaja nak settle down di sekolah, tiba-tiba je dah bercuti. Jadi Encik Azrin sendiri macam mana? Kalau ada tak anak Encik Azrin, Ilman ke ataupun yang sulung ke bertanya bila nak kembali ke sekolah, bila boleh berjumpa dengan kawan, bila nak berjumpa dengan cikgu-cikgu semua, sebab kita sendiri pun tak tahu bila lagi sekolah akan dibuka, belum lagi ada apa-apa keputusan. Jadi macam mana Cik Azrin dan isteri nak explain, nak terangkan pada mereka yang masih belum boleh bersekolah lagi? Okeylah, terus terang saya katakan first 1 month sebulan tu memang happy lah dia. Tak payah pergi sekolah kan, tak payah bangun pagi semua kan. So belajar pun okey, sejam, 2 jam, 3 jam sehari, tak hektik. Tapi lama kelamaan dia ada satu masalah di mana dia rasa keseorangan. Walaupun dia ada abang tapi dia rasa keseorangan. Okey, hal ni tak timbul kalau sekolah menengah. Sebab kenapa? Sebab mereka mempunyai komunikasi di mana mereka mempunyai Facebook, mereka mempunyai WhatsApp social group, media, social media dan even WhatsApp group. Bila WhatsApp group ni, they communicate with each other.
Tetapi di sekolah rendah ni kan, mereka hanya didedahkan kepada akademik. School from home kita sekarang ni bukan sekadar SPGA, tapi apabila saya tanya kawan-kawan saya di tempat lain, hanyalah tertumpu kepada akademik. Bila tertumpu kepada akademik, part sosial tu akan kurang, di mana mereka selalu bergaul di kantin, interaksi sosial, betul. Interaksi sosial, bergaul di kantin, teamwork yang kita patut terapkan kepada anak-anak kita semasa sekolah rendah boleh dikatakan tiada langsung. So, apa yang saya ingin cadangkanlah kepada guru-guru, especially Teacher Azrul, kalau boleh have a moment where they can chat with their friends, buat satu meet ke apa, tak payah lama, 30 minit, biarlah dia orang nak hiruk pikuk ke pompang, at least dia orang nampak muka kawan-kawan dia. That social part tu a bit worrying, sebab dia orang nak keluar main dengan kawan-kawan pun tak boleh, nak main dengan jiran-jiran pun susah kan, kita pun tak berani. Betul. So that part is missing. Nak explain kepada budak-budak tu, aduh, saya tak tahu nak explain macam mana. Berat nak explain tu susah kan. Berat. Yang sekolah rendah kan, macam saya sendiri pun, saya hanya beritahu yang kita dalam situasi virus COVID-19 yang sangat bahaya, jadi memang ramai yang tak pergi sekolah, sekolah pun ditutup. Itu adalah jawapan klise saya pada anak-anak. Tapi memang biasanya lama kelamaan mereka ni akan tertanya-tanya, bila nak ke sekolah, dah rindu kat sekolah, rindu dengan kawan, dengan cikgu. Dan kita faham budak-budak macam anak saya yang perempuan, yang kedua tu tahun 1, dan dia baru seronok nak ke sekolah, tiba-tiba cuti panjang. Bila cuti panjang dah mula dah tertanya-tanya macam-macam perkara. Jadi kita harapkan walaupun kita tak pasti berapa lama penutupan sekolah ni akan berterusan, tapi kita harapkan semangat mereka untuk terus berada di untuk semangat untuk terus pergi ke sekolah tu akan ada lah selepas ini. Jadi dia tak luntur begitu sahaja. Tapi itulah, kita kadang-kadang tugas guru ni mungkin untuk nak terus kekalkan semangat mereka, macam mana kita nak terus kekalkan semangat mereka di sekolah, di rumah, untuk terus semangat untuk kembali ke sekolah nanti. Okey. Saya faham memang masalah tu semua orang menghadapinya. Seterusnya Encik YDP, kita nak masuk sedikit tentang mungkin ialah bila kita bercakap tentang COVID-19 ni kan, bahaya, masing-masing mempunyai kerisauan, resahnya sendiri, tapi di sebalik sesuatu yang mungkin kurang baik itu ada silver lining dia lah, kita panggil kan. Dia ada hikmah di sebalik penularan COVID-19, penutupan sekolah ini. Jadi walaupun kita masih dibelenggu lagi pandemik COVID-19 ketika ni kan, boleh dikatakan sekarang ini selama 2 bulan mungkin Cik YDP bersama dengan keluarga sepanjang masa berbanding sebelum ni jarang masa pun kurang bersama anak beranak kan. Jadi boleh tak Cik Azrin kongsikan macam mana, apakah aktiviti yang baru ke, yang lama, yang dikembalikan semula ke, yang dikongsi, dibuat bersama keluarga, terutamanya bersama anak-anak di rumah sewaktu COVID-19 ini demi mencari balance keseimbangan antara pengurusan kerja dan juga interaksi sosial anak. Okey, soalan ni tricky sikit. Tapi alright, kita tengok daripada satu sudut Daripada satu sudut, saya rasa bila SKBA, kita di SKBA ni kan, kita telah pihak pentadbir telah jadualkan pembelajaran daripada 9 ke 10, 11 ke 12, dan satu lagi adalah 2 ke 3, tak salah saya. Kita ada 3 waktu yang berbeza. Jadi bagi saya
saya bila ada waktu macam tu, saya berpeluang untuk belajar bersama anak saya, especially anak yang sekolah rendah. Dan saya bahagikan waktu kerja saya dan waktu pelajaran. Katakanlah kalau dia start pukul 9.10, saya akan buat kerja pukul 8 hingga 9. Saya akan ambil bersejam dan sambung dengan anak, lepas tu gila-gila begitu. Supaya dapat. Daripada segi aktiviti-aktiviti lain, banyak aktiviti yang kita boleh buat. Contohnya bermain game, kan, sama-sama merapatkan lagi ukhuwah, even exercise bersama-sama, especially sebelum puasa ni lah. Yang start puasa ni kuranglah sikit exercise-nya, tapi digantikan dengan solat tarawih, dengan solat berjemaah. Itu hikmah-hikmah yang ada, makin rapat. Tapi biasalah bila kita makin rapat, kan, mestilah bergaduh dengan anak, tu biasa, perkara biasa. Kita pun stres kerja, dia orang pun stres belajar. Tapi ada sweet spot, tapi tak boleh lama. Memang benda ni tak boleh lama berlaku. Saya sebenarnya lebih risau apabila ibu bapa telah ke pejabat dan anak masih berada school from home. Yang tu saya paling risau. The only solution is budak-budak ni kena belajar pada waktu malam selepas ibu bapa pulang, sebab kalau tak ada gadget, itu sajalah solution yang ada. Betul-betul. Saya sebenarnya satu pendapat yang menarik sebenarnya di situ. Masa awal-awal PKP dahulu, mungkin anak dan juga ibu bapa work dengan school from home. Jadi penggunaan device itu masih boleh digunakan. Jadi sekarang ni kita tahu ada beberapa sektor ekonomi dan juga sektor awam yang telah dibuka. Jadi memang ada ibu bapa yang sudah mula bekerja, walaupun bukan 24/7. Saya ada ambil maklum yang ada yang alternate days dia akan bekerja, hari ini bekerja, esok cuti dan bekerja. Jadi sebenarnya masalah ini dah difikirkan sebelum ni. Saya ada terfikirlah masalah ni sebelum ni, sebabnya bila sektor ekonomi dah buka, sekolah belum buka, mungkin ibu bapa yang mengharapkan penjagaan dari segi nursery, di sekolah, misalnya pagi sekolah agama, petang sekolah kebangsaan, dia mempunyai masalah selepas ini untuk menguruskan anak lah di sekolah, dan juga pengurusan pembelajaran anak yang menggunakan device. Jadi kita harap mungkin dalam masa terdekat ni mungkin kerajaan akan umumkan sesuatu yang boleh memberikan ketenangan, mengurangkan sikit keresahan ibu bapa yang khawatir di mana yang perlu mereka cari alternatif inisiatif lain sekiranya sekolah belum dibuka lagi ataupun dipanjangkan cutinya lagi disebabkan penularan COVID-19. Okey, faham, terima kasih. Baiklah, untuk saya juga ada sedia maklum yang tahun ini kita cuti PKP dah 2 bulan. Saya maklum yang PIBG pun mempunyai sudah ada rancangan untuk tahun ni macam-macam. Ada 2 sebenarnya aktiviti sekolah yang kita tahunan yang terpaksa kita batalkan ataupun tak buatlah secara biasa, iaitu yang pertama, sepatutnya pada bulan April hari tu kita ada sukan tahunan. Okey, kebiasaannya memang PIBG akan ambil bahagianlah bersama-sama. Dan juga satu lagi yang baru-baru ini ialah sambutan Hari Guru yang terpaksa. Mungkin kita untuk Sekolah Bangsa Bandar Anggerik akan dibuat esok lah, tapi secara maya lah. Jadi kita faham perancangan tu dah ada. Jadi boleh tak mungkin dalam masa PKP ni 2 bulan ni, ada ke PIBG ataupun ibu bapa yang prihatin tentang masalah ibu bapa lain yang terjejas sewaktu PKP ini, ada tak aktiviti ataupun projek yang PIBG buat untuk kita maklumkan kepada guru-guru dan juga orang lah yang menonton pada malam ini? Okey, dari segi aktiviti PIBG memang agak kecewa jugalah, sebab seperti yang kita sedia tahu, antara event yang paling besar PIBG daripada tahun lepas yang saya buat ialah Hari Guru, di mana semua parents, kebanyakan parents akan bantu dan cikgu relax.
100% parents punya organisation and to celebrate the teachers. Perancangan dah ada, terutamanya NYDP, saya very excited. Dia ada macam-macam plan tapi tak dapat laksanakan. So saya mohon para Fidah very excited. Dan saya mohon maaf kepada guru-guru tahun ni tak dapat tengok saya berlakon. Ya. Okey, untuk aktiviti semasa PKP ni, apa yang saya dengan tim kita telah tubuhkan satu task force di mana daripada sumbangan ibu bapa membantu parents yang memerlukan. Ada sumbangan daripada pihak luar yang saya tolong carikan untuk boleh Cik Azrin perincikan apa jenis sumbangan yang diterima. Okey, pada permulaannya kami membantu kepada mereka yang kerja harian dan juga golongan-golongan yang tidak mampu ni, kerana dia orang punya income affected during COVID-19, during PKP lah, very affected. Around, kalau tak salah saya, jumlah keluarga yang dibantu adalah lebih kurang 20 orang. 20 keluarga dan melibatkan lebih daripada 130 individu. Orang lah, 130 orang dalam daripada 20 keluarga. Alhamdulillah, saya harus berterima kasih kepada ibu bapa SKBA yang saya gelar family of SKBA ni, kerana mereka betul-betul membantu saya dari segi kewangan. Boleh saya katakan di sini kita telah berjaya mengutip lebih kurang RM12,000, which is amazing for me. So RM12,000 ya, RM12,000, RM12,000. So kita telah bahagikan, kita telah cuba memberi setiap bantuan adalah bukan dari segi wang. Kami beri bantuan daripada segi makanan, di mana pada permulaan ini kami hantar makanan ke rumah. Kemudian kami bekerjasama dengan sebuah halal mart, di mana kami beri voucher kepada parents-parents yang tak mampu ni untuk memilih sendiri barang. Ini penting sebab bagi saya mereka memang menerima bantuan asas seperti beras. Tapi kalau kita bagi beras itu kan, dia menjadi lambakan. So apa yang mereka lakukan, mereka pergi ke halal mart dan memilih makanan-makanan yang diperlukan, dan juga comfort food. I call comfort food comfort food seperti nugget, rice untuk anak-anak mereka. This is moral booster. This is important. Sebagai PIBG, bukan saja nak, kita tahu mereka ada makanan-makanan asas, tapi nak membantu anak-anak ni, moral booster. So setakat ni kita dah buat beberapa pusingan dan juga bantuan Ramadan, dan insya-Allah pada hari Jumaat ni kita akan membuat satu lagi round sumbangan hari raya, barang-barang mentah hari raya, dan juga ada yang Alhamdulillah, ada yang sudah sponsor lemang. Ini saya bocorkan rahsia sikit lah, ada yang lemang dan hari raya, dan itulah. That's why sebenarnya kalau tanpa ibu bapa ni, saya rasa PIBG SBA ni mungkin tak dapat secemerlang ini lah, dan memudahkan kerja saya itu. Okey, di sini saya ingin buat bukan pengumuman lah, kemungkinan besar ini bergantung kepada kelulusan guru besar. Kita sempena cuti sekolah 2 minggu ni, saya telah mencadangkan kepada PIBG untuk melakukan beberapa pertandingan khas untuk SKBA, anak-anak SKBA. Pertandingan ya, pertandingan khas. Kita tahu dia tak boleh pergi cuti ni. Apa kita nak buat? Okey, pertandingan menarik. Seperti membuat cerpen, tulisan khat. Even saya telah bercakap dengan salah seorang ustaz, mungkin kita akan membuatkan satu pertandingan nasyid solo. Nasyid solo secara maya. Nasyid solo, tulisan khat. Mungkin juga kita boleh buat satu pertandingan video di mana
science eksperimen dengan parents. Maknanya Yes, pertandingan saya ini memang. berkolaborasi dengan panitia-panitia di sekolah lah. Ya, insyaAllah. Tapi yang ni saya kena clearkan. Ini tak ada paksaan kepada pihak sekolah. Ya. Kerana saya tahu guru-guru perlu berehat 2 minggu. Memang penat untuk cope dengan e-learning ni. Memang penat. Saya tahu, saya faham. Bukan setakat diorang nak kena cope dengan e-learning, tapi diorang kena cope dengan family diorang di rumah. Nak kena masak, nak kena jaga anak-anak diorang pun sekolah. So kalau mereka sanggup volunteer, yes, saya terima. Saya takkan paksa apa-apa aktiviti ni, PIBG ni saya takkan paksa penglibatan guru, tapi kalau ada volunteer memang saya alu-alukan. Okey, betul. Mungkin dengan e-gaming. Kita tak tahu. Ya, betul. Itu ya sebenarnya saya tertarik dengan pertandingan-pertandingan yang nak dibuat tu, yang PIBG nak buat bersama dengan sekolah tu, sebenarnya cuti sekolah. Kita faham memang Perdana Menteri pun dah umumkan untuk hari raya pada tahun ni jadi satu yelah, mungkin kepada family yang mempunyai kampung yang di luar berentas negeri mereka mungkin tak dapat balik ke kampung beraya di rumah, jadi kita mungkin boleh berikan sesuatu lah untuk mereka buat. Itu perancangan saya lah. InsyaAllah saya dan AJK PIBG, dan saya alu-alukan kepada parents-parents atau guru yang ingin membantu tim kami. Saya alu-alukan sangat-sangat. Boleh. Semua orang tahu nombor telefon saya, semua orang tahu macam mana nak cari saya. So you guys can contact me anytime. Okey. Ni ada satu boleh sebelum tu boleh tak Cik Azrin hubungkanlah, bagi tahu nombor telefon dekat dalam ni supaya kalau ada yang mendengar ni boleh. Okeylah. Kalau siapa-siapa nak hubungi saya boleh menghubungi melalui WhatsApp 013 362 8840. Ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali nombor tu supaya kau ada yang nak dengar. 013 362 8840. Okey. Jadi memang, tapi ini nombor ni khas untuk warga SKBA saja ataupun dibuka untuk semua? Kalau nak sponsor, saya alukan untuk semualah. Tapi okey, kalau nak tukar pendapat pun saya open. Tapi kalau boleh WhatsApp lah. WhatsApp lagi mudah kita untuk berkomunikasi dan berkenalan lah. Saya sebenarnya merasakan yang betapa pentingnya sekolah sendiri, guru-guru sendiri bekerjasama dengan community, terutama community terdekat, society yang terdekat sebab kita sekarang ni dari segi resources tu agak kurang kalau kita berada di rumah. Jadi kita perlukan bantuan juga daripada luar, mungkin untuk menyampaikan mesej kepada ibu bapa, kepada anak-anak murid yang berada di rumah. Mungkin dari segi kita faham dia ada yang kekangan dari segi alatan yang tak ada handphone ataupun laptop di rumah. Macam mana kita nak bantu mereka supaya kita turut serta dalam apa-apa program yang kita buat lah sepanjang PKP yang sedang berlangsung ni. Kita ada satu komen yang menarik di sini sebenarnya saya tunjukkan daripada Azwan Ahmad Zahdi nama macam kenal tu. Dia kan sini kamu kat sekolah ni. Dia kata pertandingan approach yang bagus dalam memasukkan unsur fun dalam aktiviti sekolah from home. Betul. Saya setuju unsur-unsur fun tu juga perlu ada lah dalam, sebab saya sendiri merasakan sekiranya waktu PKP ni guru-guru terlampau fokus pada silibus yang ada. Dia anak-anak murid ataupun pelajar-pelajar akan cepat boring berada di rumah. Jadi mungkin boleh sekali-sekala tu diselang-selikan dengan unsur-unsur yang fun dalam learning. Macam saya hari tu saya ada buat selama 1 minggu tu saya berikan mereka aktiviti secara simple lah di rumah. Yang ada saya buat show me your best hair day, show me your best dance move, semua saya buat lah. Darjah 1 punya yang darjah 1 punya, sebab darjah 1 ni saya pernah
saya buat juga kelas untuk kadang-kadang untuk tahun-tahun yang lain, tetapi bila tahun satu ni saya baru saja mula hampir dalam seminggu 2 minggu yang lalu untuk tahun satu. Sebab apa saya risau tahun satu ni dengan kelas online, katalah saya menggunakan platform Google Meet sikit untuk kelas online, saya risau saya tak boleh nak kawal keadaan kelas dalam Google Meet tu. Sebab biasanya sebelum dibuat kelas Meet apa-apa pun, saya akan beri guidelines apa yang perlu buat. Untuk nak kena tutup off mic apa semua. Tapi bila tahun satu ni, bila buka je nampak muka cikgu dia, nampak muka kawan dia dekat situ, habis riuh dah dalam tu, bercerita hal lain, seorang hai sini, seorang hai sana, memang tak kesampaian lah. Saya plan dalam 30 minit, 20 minit tu dia punya high bye lah, 10 minit tu penyampaian material. Tapi at some point juga saya kena start juga lah, kita perlu mulakan. Kita faham perubahan ini memerlukan masa untuk penyesuaian diri, dan kita faham tak semua guru mempunyai skill ataupun kemahiran yang mencukupi. Jadi tapi saya rasa we are getting there. Yes. Cuma pengharapan saya, sorry saya interject sikit. Pengharapan saya sekarang, okay, kita dah ada Google Classroom, kita share banyak material-material yang bagus daripada guru-guru lain. Tapi pengharapan saya mengharap guru-guru juga membuat live ataupun recorded mengajar mereka sendiri, kerana kanak-kanak ni kadang-kadang ada beberapa kawan saya mengatakan bahawa kanak-kanak mereka, this is not my teacher. Okay. This is not my teacher. Where's my teacher? Maksudnya link, katalah link YouTube yang diberi tu mungkin link YouTube cikgu lain. Begitu. Okay, mungkin kita tak perlu banyak masa lama pun, dalam 10 minit ke, kan? At least diorang nampak cikgu yang diorang sayangi tu, diorang kenal cikgu diorang. Especially darjah 1 lah. Darjah 1 ni baru 2 bulan. Nanti dia tak jumpa teacher Azrul 2 bulan ni. So no. My teacher is teacher Azrin. Next 3 months is my teacher is teacher Azrin. Saya boleh beri jaminan lah, guru-guru di SKBA sekarang ni memang sedang bertungkus lumus upgrade diri mereka untuk mempersiapkan mereka master the skill untuk e-learning ataupun home based learning. Jadi saya mengharapkan lah ibu bapa SKBA khususnya memberikan sedikit masa kepada guru-guru ni untuk menyesuaikan diri, mempersiapkan diri dengan bahan-bahan yang lebih menarik pada masa akan datang. InsyaAllah saya pasti yakin memang guru-guru SKBA ini akan terus berikan yang terbaik lah untuk anak-anak murid mereka semua. Sebenarnya Teacher Azrul, kalau kita kalau kita fikirkan balik, kan, inilah masanya kita sahut sabaran kerajaan yang mengatakan mengenai pembantu guru. Ingat tak dulu kita ada mengatakan bahawa parents sepatutnya menjadi pembantu guru. Yes, this is the moment kita jadikan pembantu guru itu berfungsi. Okey, sebagai contoh, saya ambil sebagai contoh, kalau cikgu tu mengajar satu subjek mengikut buku teks ni penting. Kalau boleh semua cikgu betul-betul mengikut buku teks. Sebab kebanyakan ni yang tak ada online facility pun ada buku teks. Mengikut buku teks dan dibantu oleh parents untuk menyediakan animation jawapan. Contohnya, animation jawapan. Supaya mengurangkan beban sikit kepada guru ni. So peranan pembantu guru ni patut dipertingkatkan. Kita share the burden. Jangan burden tu kepada guru je. Kerana saya faham ada guru yang bukan disebabkan tidak mahir, tapi mungkin juga tiada masa sebab mereka ada anak. Macam saya katakan lain, mungkin mereka ada anak untuk diperhatikan, mereka ada suami untuk nak masak makanan semua, kan. Kita faham. Sebab dulu macam kalau saya kerja tengah hari, isteri tak payah masak, betul. Sekarang ni kalau di rumah, isteri kena masak. So kita kena collaboration tu kena lebih kuat, lebih strong with the parents and teachers. At the end of the day is for our kids. Itu yang penting.
Yep. Saya rasa insyaAllah mungkin cadangan tu menarik, baik sebenarnya, tapi bila berkenaan kita nak masuk ke dalam sistem pentadbiran di sekolah ini, mungkin perlu ada perbincangan lah, dua hala antara PIBG ibu bapa dengan pihak pentadbir sekolah lah, sebab kita pun faham benda ni bagi setengah orang agak sensitif. Kita tak boleh terus masuk begitu sahaja. Jadi mungkin insyaAllah satu hari nanti kita akan ada satu perbincangan bersama pentadbir pihak sekolah, bagaimana PIBG ataupun ibu bapa boleh membantu mengurangkan beban, mengurangkan beban guru dan menjadikan pembelajaran di rumah itu lebih menarik, insyaAllah. Jadi InsyaAllah, ni satu soalan. Sebenarnya dah ada schedule dah, hari Khamis ni dah ada perbincangan dalam Okay. Nanti kita boleh share. Jadi satu je soalan terakhir sebelum kita tutup kita punya sembang santai hari ni. Seperti yang kita semua maklum, tahun ini UPSR telah dimansuhkan. UPSR telah dimansuhkan. Jadi saya nak tanya je lah, ada tak dari kalangan ibu bapa dalam SKBA ataupun di luar yang meluahkan kerisauan mereka bila mendapat tahu yang UPSR tahun ini telah dimansuhkan, dan apakah jenis-jenis soalan ataupun persoalan yang mereka timbulkan? Kalau kita share kat sini dan kita kumpulkan bagi kita dan penonton-penonton untuk mendengar lah apa sebenarnya persoalan yang diutarakan oleh mereka bila dapat tahu UPSR telah dimansuhkan. Okey. Masa kita ada satu grup besar pemwakatan tahun 6 yang parents saja ada dalam grup tu. Satu WhatsApp grup. Dan saya berada dalam grup tu sebagai pemerhati. Semasa pengumuman Menteri Pendidikan kita, kan, macam-macam respon dia. Ada yang kata tak nak bagi tahu anak lagi, takut anak campak buku ke tepi dan semua tu. Dan ada juga yang concern, macam mana nak assess anak-anak untuk ke asrama penuh. Itu masalah yang sepatutnya dilihatlah, sebab kita tahu kriteria pertama untuk masuk asrama penuh adalah good result in UPSR, dan kedua adalah exam nak masuk MRSM dan SBP tu kan kita ada assessment. Kemungkinan saya tak tahu apakah perancangan Kementerian Pendidikan, mungkin mereka akan menggunakan assessment saja, mungkin, ataupun ada yang lebih radikal yang mengatakan mungkin mini UPSR akan diadakan di mana subjek tahun 4 dan tahun 5 sahaja untuk exam. Kemungkinan kita tak tahu. Setakat ni itulah keputusannya belum dapat lagi. Sebab I can understand lah, the concern of sekolah rendah ni lain daripada sekolah menengah. Di mana sekolah rendah ni, kalau kita nak buka sekolah, penjarakan sosial tu amat sukar. Can you imagine, kita punya kelas pun 40 hingga ke 45. Even tahun ni kita terpaksa tutup dewan untuk adakan kelas. Di ke manakah lagi anak-anak ni kita nak jarakkan? Yalah, betul-betul. Saya pun memahami. Dan sebenarnya keresahan persoalan yang timbul tu kita faham. Cuma pihak sekolah dan pertuan guru-guru masih belum ada jawapan apakah jenis mekanisme ataupun kaedah penilaian yang akan dibuat nanti. Tapi saya jamin apa sahaja yang keputusan yang akan dibuat oleh KPM, Kementerian Pendidikan, yang pastinya guru-guru SKBA, SKK mahu semua pelajar tahun 6 SKBA secara khasnya dan juga pelajar-pelajar yang lain secara amnya terus belajar seperti biasa, seperti mungkin boleh dikatakan seperti kita ada exam yang besar lah. Kerana belajar ini, knowledge ini satu pembelajaran yang berterusan. Jadi tak perlu rasa macam down ke, UPSR dah tak ada, tak perlu rasa resah ataupun takut ke mana nak pergi selepas ini, kerana insyaAllah saya percaya dengan apa yang berlaku wabak COVID-19 ni, pandemik COVID-19 ni, ada hikmah di sebalik semua yang berlaku pada waktu sekarang ni. InsyaAllah dengan doa kita semua,
dengan sokongan semua, insyaAllah SKBA akan terus memaculah kecemerlangan seperti yang tahun-tahun yang sebelum ini, insyaAllah. Jadi saya rasa itu sahaja soalan kita pada malam ini. Tak ada soalan-soalan daripada penonton penonton je, saya tengok je Ada satu soalan daripada penonton, tapi soalan ni saya rasa dia tanya soalannya, apakah tools yang mudah dan menarik untuk pendidik boleh guna untuk pembangunan courseware kepada pelajar? Ini apa maksud courseware? Mungkin excuse me, mungkin dari segi project based learning yang dimaksudkan oleh Encik Nur Awang ni, apa courseware yang ni, kalau ada idea ke, ada Okey, seperti di United Kingdom, saya ada forum juga 2 hari lepas bersama batchmate saya di MCKK pada batchmate 95. Kita ada forum tertutup lah. Ada seorang ni, dia tu apa, anaknya di UK, dia memang menetap di UK. Dia mengatakan sekolah, ini public school, sekolah telah membuat satu projek namakan Sunflower Seed project, di mana setiap guru kelas akan menelefon ibu bapa dan bertanyakan jika mereka berminat mengadakan satu projek di mana menanam sunflower, bunga matahari kan, dan mengukur ketumbuhan. Maknanya progress. The progress of the growth. The growth of the sunflower, every day. So kepada yang berminat, sekolah itu akan mengepos tanah, pasu dan benih. Jadi barang-barangnya disediakan oleh pihak sekolah. Ya, kepada yang berminat saja. Dan even kepada yang tiada internet, mereka bertanya kepada setiap parents. Siapa yang tak ada internet, mereka akan hantar hard copy. Hard copy material kepada parents. So itu salah satu cara untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Kita pun ada buat sebenarnya. Kita ada buat seperti eksperimen tunas kacang hijau tu ke arah kapas. Ke arah kapas yang basah, ke arah kapas yang tidak basah. Ada. Kita ada. Project based learning. Project based learning ni kena ada lebih banyak. Especially science. Ya, betul. Mungkin nanti kita boleh buka satu sesi yang ketiga ke keempat seterusnya. Apakah bentuk courseware ataupun tools yang sesuai untuk pelajar lah. InsyaAllah kita boleh buat research. Kita boleh buat. Jadi Encik Azrin, terima kasih banyak atas kesudian bersama kita pada malam ini. Segala pendapat yang diutarakan itu sangat-sangat dihargai. Kita doakanlah sama-sama semoga pandemik COVID-19 ini berakhir dan sekolah akan dibuka seperti biasa secepat yang mungkin. Tapi saya nak maklumkan di sini dulu Encik Azrin, kita untuk sembang santai kita pada minggu hadapan kita masih lagi bersiaran minggu hadapan, hari Isnin, hari yang sama, cuma waktunya telah dicepatkan kepada pukul 8 malam. Sebab kita hari Isnin itu dah raya yang kedua, jangkaannya dah raya yang kedua lah. Jadi kita dah raya special sebab kita tak ada buat apa-apa, jadi kita berikan sesuatu lah, sharing knowledge dengan penonton kita. Jadi tajuknya untuk minggu hadapan untuk para penonton yang berminat untuk tengok, tajuknya ialah managing fear and anxiety lah among children. Maknanya dalam minggu PKP ni, bulan-bulan PKP ni, anak-anak kita mungkin ada rasa takut, rasa resah, tak dapat pergi sekolah, nak keluar pun takut. Jadi kita dapatkan seorang panel yang sangat-sangat bagus, seorang doktor. Saya tak nak umumkan dulu, nanti kita keluarkan poster. Saya dah tahu je. Kalau dah tahu kita tutup dulu, jangan bagi tahu dulu. Doktor, nanti saya akan keluarkan poster dia dan kita akan berbincanglah, bersembang bagaimana cara-cara nak menangani rasa takut dan resah di kalangan pelajar ataupun kanak-kanak. Kita punya fokus adalah kanak-kanak umur 6 hingga 12 tahun. Jadi kita dapatkan doktor kanak-kanak insya-Allah pada minggu hadapan. Jangan lupa hari Isnin pukul 8 malam minggu hadapan. Jadi Encik Azrin, terima kasih banyak. Sama-sama. Kirim salam kepada keluarga, Ilman dan juga semua.
InsyaAllah. Dah lama sebenarnya tak jumpa Cik Azri kat sekolah. Biasa memang ada je kat sekolah. Biasa ada Jangan, kat sekolah. jangan bocor rahsia. Tak apalah. Sebab rindu kan. Jadi kita dapat berjumpa di alam maya ni pun dah kira cukup baik. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Okay. Dan kita mungkin saya akan jemput lagi Encik Azri pada siri-siri yang akan. Anytime. Alhamdulillah. Terima kasih. Alright. Okay. Terima kasih kepada yang menonton. Kita tamatkan sesi sembang santai kita pada malam ini. Jumpa pada minggu hadapan 18 hari bulan hari Isnin jam 8 malam untuk tajuknya Managing Fear and Anxiety atau menangani rasa takut dan resah di kalangan pelajar atau kanak-kanak umur 6 hingga 12 tahun. Jadi sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.